Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Asmani. Nombor pendaftaran 13 DTP 20F1004. Kumpulan saya diberi tajuk iaitu Ujian Saringan HIV kepada pengantin serta keberkesanan dan pelaksanaannya di Malaysia. Apa yang perlu kita tahu? Terdapat pelbagai saluran program saringan HIV di klinik kesihatan dan komuniti. Antaranya termasuklah saringan secara sukarela dan tanpa nama, saringan ketika mengandung, saringan selepas terdedah kepada risiko jangkitan seperti seks rambang dan saringan ketika mendapat jangkitan kelamin. Namun terdapat satu saluran saringan yang boleh mengubah persepsi pasangan yang bercadang mendirikan rumah tangga, iaitu saringan pra-perkahwinan. Saringan pra-perkahwinan HIV telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak awal tahun 2001 bermula di negeri Johor untuk semua bakal pengantin beragama Islam sebelum diwajibkan ke seluruh negeri di Malaysia. Ianya boleh dilakukan di mana-mana klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Saringan ini bertujuan membolehkan pasangan mengetahui status HIV masing-masing dan seterusnya mengambil tindakan yang terbaik untuk mencegah penyebaran dan jangkitan penyakit ini kepada orang lain. Mereka akan diberikan pendidikan kesihatan, penerangan dan memulakan rawatan berserta pemantauan susulan. Ujian saringan HIV ini dijalankan menggunakan kaedah ujian segera atau rapid test. Sekiranya didapati reaktif, sampel darah akan diambil dan dihantar ke pusat saringan HIV di makmal hospital untuk pengesahan. Rawatan antiretroviral ARV untuk penghidap HIV boleh didapati di klinik kesihatan tanpa perlu dirujuk ke hospital. Rawatan ini telah dimulakan di klinik kesihatan sejak tahun 2000 dan pemantauan rawatan dikendali oleh pakar perubatan keluarga. Sebelum kita pergi lebih dalam, kita perlu tahu apakah itu HIV dan AIDS. HIV bermaksud Human Immunodeficiency Virus, iaitu HIV. Ia adalah virus yang boleh menyebabkan AIDS jika tidak dirawat. Virus HIV bukan seperti virus lain. Penyakit HIV disebabkan oleh jangkitan HIV-1 atau HIV-2 yang merupakan retrovirus dalam keluarga Retrovirus. Genus lentivirus. Tubuh manusia tidak dapat menjangkitkan virus HIV sepenuhnya meskipun dengan rawatan. Oleh itu, jikalau anda dijangkiti HIV, anda akan hidup selamanya dengan virus HIV di dalam badan. Fakta asas tentang HIV/AIDS membantu seorang pesakit HIV mengenali penyakit yang dihidapi secara mendalam dan membantu membina kepercayaan untuk menerima rawatan. HIV adalah virus yang menyerang sistem imun badan, khususnya sel CD4, sel T yang membantu sistem virus menyerang sistem imun badan. Dengan menghadapi jangkitan HIV, bilangan sel CD4 di dalam badan berkurangan dan menjadikan orang itu lebih cenderung mendapat jangkitan atau kanser sekiranya tidak dirawat. Bukan itu sahaja, HIV boleh memusnahkan begitu banyak sel-sel ini sehingga tubuh tidak dapat melawan jangkitan dan penyakit. Apakah tanda-tanda dan gejala HIV dan AIDS, iaitu kesan ke atas diri kita? Sesetengah pesakit HIV atau AIDS mungkin mengalami penyakit seperti selsema dalam masa 2 hingga 4 minggu selepas mendapat jangkitan tahap 1 jangkitan HIV. Namun demikian, terdapat juga sesetengah pesakit yang mungkin tidak rasa sakit semasa peringkat ini. Gejala awal HIV termasuklah demam dan menggigil, ruam, berpeluh pada waktu malam, sakit kepala, cirit-birit, sakit otot, kelenjar bengkak dan ulcer mulut. Gejala sebegini boleh berlangsung di mana saja dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Jika anda mempunyai simptom ini, itu tidak bermakna anda mempunyai HIV. Setiap gejala ini boleh disebabkan oleh penyakit lain. Tetapi jika anda mempunyai simptom-simptom ini selepas pendedahan kepada seseorang yang berpotensi HIV, berjumpalah dengan doktor segera dan beritahu mereka mengenai risiko anda. Satu-satunya cara untuk menentukan sama ada anda dijangkiti adalah untuk diuji untuk jangkitan HIV. Cara penyebaran HIV dan AIDS.
Kebanyakan orang mendapat jangkitan HIV melalui aktiviti seksual dan penggunaan jarum seperti jarum suntik. Jangkitan HIV tidak boleh merebak dalam air liur, air mata, air kencing dan peluh. Oleh demikian, jangkitan itu tidak menular dalam situasi sebegitu. Jangkitan HIV boleh merebak hanya melalui cecair badan tertentu seperti darah, air mani, cecair pramani atau lebih dikenali air mazi, cecair rektum, cecair faraj dan susu ibu. Cecair ini mesti bersentuhan dengan lapisan mukosa untuk tisu yang rosak atau disuntik terus ke dalam aliran darah daripada jarum atau jarum suntikan. Untuk penyebaran virus HIV berlaku, lapisan mukosa terdapat di dalam rektum, faraj, zakar dan mulut. Virus HIV tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia. Virus tersebut akan mati dengan cepat apabila cecair badan berkering. Selain itu, virus HIV juga tidak disebarkan oleh haiwan atau serangga. Anda tidak akan dijangkiti virus HIV jika tersentuh sebarang permukaan awam seperti tombol pintu atau kerusi tandas. Tambahan pula, virus HIV boleh juga disebarkan daripada ibu kepada anak, daripada ibu mengandung melahirkan anak atau semasa menyusu. Risiko untuk anak dijangkiti HIV daripada ibu adalah lebih tinggi jikalau ibu sudah menghadapi HIV serta tidak menerima sebarang rawatan HIV. Para doktor menasihatkan semua wanita hamil untuk menjalani ujian darah supaya risiko dijangkit HIV dapat dikurangkan dan secara tidak langsung bilangan bayi yang dilahirkan dengan HIV dapat dikurangkan. Oleh itu, pihak kerajaan Malaysia membuat program ujian saringan HIV kepada para pengantin yang ingin berkahwin. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Muhammad Fakri. Nama saya Ahmad Fakri bin Zakaria. Nombor pendaftaran 13 DTP 20F1028. Antiretroviral terapi ART ialah rawatan standard bagi HIV yang digunakan pada hari ini. Ia ialah gabungan beberapa jenis ubat-ubatan. ART berfungsi dengan menyerang virus HIV, menghapuskan komponen sel darah putih, sel CD4 sehingga melemahkan sistem imun. Ia menghalang virus tersebut daripada berkembang biak di dalam badan pesakit. Seterusnya, memberi peluang kepada badan untuk pulih dan meningkatkan bilangan sel CD4 yang terhapus. Antara langkah-langkahnya ialah kenal pasti klinik kesihatan hospital terdekat. Untuk maklumat anda, ujian saringan HIV hanya boleh dilakukan di klinik kesihatan ataupun hospital kerajaan saja. Dan paling penting, anda perlu menjalani ujian ini di negeri atau mengikut mukim masing-masing. Langkah kedua ialah dokumen yang perlu dibawa ke klinik atau hospital. Dokumen yang perlu dibawa semasa ujian ini ialah kad penalang sahaja dan bayaran perkhidmatan yang dikenakan pula hanyalah RM1. Langkah ketiga ialah lekapkan borang ujian saringan HIV pra-perkahwinan. Apabila selesai daftar dan membuat pembayaran di saringan HIV pra-perkahwinan yang telah disediakan oleh pihak klinik. Langkah keempat ialah ujian saringan HIV. Doktor atau MA yang menjalankan ujian saringan ini dengan menggunakan kaedah rapid kit test. Darah akan diambil di hujung jari dan jari anda dengan menggunakan jarum lancet. Selepas itu, anda akan diminta untuk tunggu sebentar kerana keputusan ujian ini kebiasaannya siap dalam masa 15 hingga 30 minit bergantung pada jenis kit yang digunakan oleh pihak klinik. Langkah kelima, keputusan ujian HIV, saringan HIV. Keputusan ujian saringan ini akan diberi oleh pihak klinik pada hari yang sama. Keputusan boleh dilihat pada kit yang digunakan. Sekiranya terdapat single line pada kit, ia bermaksud negatif atau anda pasangan anda bebas dari dijangkiti virus HIV. Kesimpulan, secara keseluruhannya telah terbukti pengidap HIV juga mampu mengawal tahap kesihatan mereka dan menikmati kualiti hidup yang lebih baik seperti orang lain. Mereka juga layak berkahwin dan memiliki zuriat yang sihat dengan mematuhi nasihat dan rawatan yang disasarkan oleh pihak perubatan. Marilah kita bersama
mengekalkan budaya stigma yang terhadap pengidap penyakit HIV. Sesungguhnya datangnya kita dari saluran najis dan lahirnya kita juga dari saluran najis. Itu saja daripada kumpulan kami. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk datang daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.